Shalom saudara dan saudari, bertemu lagi kita di dalam Rhapsody of Reality TNI Malaysia. Hari ini saya ingin membawakan perkongsian hasil penulisan Pastor Chris yang bertajuk Satu Roh Dengannya. Dalam Efesus bahagian 5 ayat ke-30 mengatakan, sebab kita adalah anggota-anggota tubuhnya, dagingnya dan tulang-tulangnya. Dalam Yohanes bahagian 15 ayat 5, Yesus berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Itulah huraian tentang kesatuan, di mana mesej yang sama disampaikan dalam ayat Injil tema kami. Perkataan anggota-anggota dalam ayat Injil tema kami adalah melos dalam bahasa Yunani, dan ia bermaksud anggota badan. Sebagaimana kamu mempunyai tangan dan kakimu, kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Dalam 1 Korintus bagian 6 ayat 15 menguraikannya dengan lebih jelas. Ia berkata, tidak tahukah kamu bahawa tubuhmu adalah anggota Kristus? Hal ini merujuk kepada gereja. Ini bermakna kaki kamu adalah kaki Yesus, tangan kamu adalah tangannya, tubuhmu adalah tubuh fizikal Kristus di dunia. Pemahaman tentang perkara ini akan memberikan kamu pemikiran yang baru mengenai siapa dirimu yang sebenarnya. Dengan menjadi satu dengannya, kamu tidak boleh jatuh sakit. Dengan menjadi satu dengannya, kamu tidak boleh mempunyai sebarang kegagalan organ. Kehidupannya yang ada di dalam diri kamu menyempurnakan kamu sepenuhnya. Mesej yang sama itu dijelaskan dengan terperinci dalam 1 Korintus bagian 12 ayat 27 yang mengatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ini bermakna kamu adalah anggota tubuhnya yang mutlak. Kamu adalah anggota tubuhnya yang nyata. Haleluya. Kamu menduduki suatu tempat yang istimewa, suatu tempat yang dikenali dalam tubuh Kristus. Begitu luar biasa hal ini. Dalam menekankan hal ini, Rasul Paulus telah berkata dalam Efesus bagian 5 ayat ke-28 yang mengatakan, demikianlah para suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Dia yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Dia berkata, apabila dua orang berkahwin, badan mereka menjadi milik di antara satu sama lain. Kemudian dia memberitahu kita dalam 1 Korintus bagian 6 ayat 15 bahawa tubuh kita adalah anggota Kristus, yang bermaksud tubuh kamu adalah milik Yesus Kristus. Paulus menggambarkannya sebagai sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sebuah hubungan perkahwinan apabila dia berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ini bermakna bahawa Kristus mempunyai hak ke atas tubuh kamu dan kamu mempunyai hak ke atas tubuhnya. Namun, oleh kerana tubuhnya berada di syurga, Paulus mengatakan bahawa jika kamu bersatu dengan Tuhan, kamu menjadi satu roh dengannya. Kerana melalui roh, kamu boleh membuatkan kemuliaan tubuhnya yang telah dibangkitkan itu tersedia ada bagi tubuhmu. Haleluya. Kini kamu dapat mengerti dengan lebih jelas apabila Alkitab berkata dalam Kolose 1 ayat 27, Kristus yang ada di dalam kamu adalah pengharapan
akan kemuliaan. Hiduplah setiap hari dengan kesedaran akan kesatuan kamu dengan Yesus Kristus. Saudara-saudari, mari kita sama-sama membuat pengakuan ini. Aku adalah anggota tubuhnya, dagingnya, dan tulang-tulangnya. Aku berjalan dalam kesedaran bahwa aku berada dalam kesatuan dengan Yesus Kristus, dan melalui Roh, aku membuatkan kemuliaan dari tubuhnya yang telah dibangkitkan itu tersedia ada bagi tubuhku. Tiada kesakitan, penyakit, atau kelemahan boleh bertumbuh dalam tubuhku, kerana aku telah bersatu dengan Tuhan dan menjadi satu roh dengannya. Keilahian sedang bekerja dalam diriku. Maha mulia Tuhan. Untuk renungan tambahan, kita boleh merujuk di 1 Korintus bahagian 1 ayat ke-9, di Yohanes bahagian 14 ayat ke-20, dan juga di 1 Yohanes bahagian 1 ayat ke-2. Sehingga kita bertemu lagi. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.